الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Arun, tuan rumah dan anak-anak serta tuan-tuan haji, muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dikasihi sekalian. Al-Fadhil Ustaz kita juga. Elok dia masuk ketika kita welcome. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafa'kan lagi syukur pada Allah Ta'ala pada nikmat yang Allah masih lagi lapangkan kepada kita. Syukur sangat-sangat kerana atas nama kita ni orang mukmin, maka apa sahaja yang berlaku pada diri kita, khususnya pada lanjutan usia dan kesempatan yang berpanjangan ini, ia merupakan kebajikan. Untung kita cikgu ya, atas nama orang Islam, makin panjang usia, makin banyak kita punya tabungan akhirat. Secara umumnya begitulah. Pada masa yang sama, orang-orang yang disebut sebagai kafir, selagi ataupun semakin banyak masa dan juga usia panjang, maka semakin banyaklah rekod-rekod dia di sisi Allah, rekod penentangan terhadap Allah Ta'ala. Itu situasi yang cukup berbeza antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Cukup berbeza. Orang baik makin panjang usia, makin banyak dia punya rekod kebaikan. Sebaliknya pada orang kafir. Sebab tu kita sebut perkara ni seumpama kita kata apa? Kong yang diamalkan dalam sistem kawan-kawan kita kerja tu kan. Bila banyak datang ke tempat kerja, banyaklah kong dia. Kalau kurang datang, kuranglah kong. Maka kita pada urusan agama ni, kong kita ni duduk pada usia kita yang berterusan dan kita isi dengan program-program baik. Sementara lagi, sikit masa lagi, lebih kurang dalam 5 hari saja lagi kita berRamadan. Ramadan ni lagilah tuan-tuan, atas nama kita berpuasa, kita duduk pun beribadah, kita senyap pun beribadah, bercakap pun beribadah, tidur pun beribadah. Kerana apa? Ketika kita tidur, kita berpuasa. Ketika kita bercakap, kita berpuasa. Itu lagilah tuan-tuan satu bentuk disiplin dan juga latihan yang cukup luar biasa yang Allah Ta'ala datangkan dalam ibadah Ramadan. Kalau kita sebut sikit tuan-tuan di barat sana mereka mempraktikkan kaedah latihan 30 hari, 30 days experiment, 30 days exercise. Mereka biasakan melatih sesuatu benda selama 30 hari secara berturutan, tanpa terpisah. Contoh, untuk apa ni? Latihan 30 hari ni untuk apa? Untuk jadikan sesuatu tu sebagai tabiat. Sebagai contoh, mereka nak tabiatkan, katakanlah kita ambil satu contoh, bangun pagi mulakan dengan syukur, Alhamdulillah. Maka mereka nak biasakan tabiat tu. Macam mana mereka buat? Mereka buat latihan 30 hari berterusan. Mereka buat rekod data dia. Hari pertama, boleh buat tak? Bangun pagi hari pertama, 1 hari bulan katakan. Bangun pagi, oh dia boleh buat. Bangun-bangun, Alhamdulillah. Maka dia rekodkan. Rekodkan. Hari kedua, boleh buat tak? Boleh. Alhamdulillah. Lepas bangun je, Alhamdulillah. Rekod hari kedua. Itulah yang berlaku dalam rekod tu. Katakanlah pada hari ke-10, bangun-bangun, lupa nak sebut Alhamdulillah. Lupa. Buat benda lain dulu. Lepas tu bila dia menung baru teringat, alamak, hari ni tak Alhamdulillah. Maka dia batalkan exercise tu. Dia mulakan balik besok. Dia faham tu? Besok tu start balik satu hari yang pertama atau 1 hari bulan. Untuk biasakan diri.
Itu amalan orang barat untuk mempraktikkan satu-satu kebiasaan sebagai darah daging. 30 hari secara berterusan. Alih-alih bila kita baca fakta ni tuan-tuan, kita tengok dalam kehidupan kita adanya pelaksanaan ibadah Ramadan. 30 hari secara berterusan. Hari pertama, hari kedua. Ya, konsep kita berpuasa dalam Ramadan bukan boleh selang sehari. Bukan boleh ikut mood kita. Bukan ikut sibuk ataupun lapang kita. Tak boleh. Atas nama Ramadan, hari demi hari berterusan. Rupa-rupanya itu menepati kaedah saintifik yang dilihat atau dijumpai oleh Barat. Boleh faham ni? Sebab orang Barat ni apa-apa dia buat kajian tu tuan. Dia kira sains, dia kira eksperimen. Tapi kita orang Islam, mudah Islam ni tuan-tuan. Islam ni dia meringkaskan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita. Kalau kita ikut saja peraturan syariat Islam, maka kalau kita ada ruang untuk adukan ajaran dalam syariat ni dengan apa yang datang menerusi kajian saintifik, maka kita akan nampak bagaimana kajian-kajian saintifik ini tidak pun bercanggah dengan ajaran-ajaran Islam yang ada dalam kehidupan kita. Terlalu banyak tuan-tuan. Saya teringat waktu duk mengajar ilmu moral ke anak-anak pelajar ni tuan-tuan. Ada satu kaedah yang difikirkan oleh seorang ahli falsafah Jerman, Jeremy Bentham, cikgu namanya Jeremy Bentham. Saya tabik spring kat hamba Allah ni tuan-tuan, sebab cerdik dia tuan-tuan. Dia orang Yahudi, cerdik dia orang Yahudi, cerdik lah tuan-tuan bakat keturunan genetik DNA dia tu Allah Taala jadikan cerdik tu sebagai ujian untuk dia orang tuan-tuan Jadi cerdik Jeremy Bentham ni macam mana tahu? Dengan logik akal itu dia fikir macam mana kita nak menentukan satu-satu perkara ni baik ataupun buruk. Dengan guna logik akal. Guna kepintaran. Maka dia buat macam mana? Dia ada kaedah dia. Saya tak ingat kaedah dia. Dia ada, tak silap saya, ada 8 pemboleh ubah. 8 pemboleh ubah. Katakanlah isu pagi ni aku nak pergi kuliah ke ataupun nak tunggu di rumah. Tunggu di rumah, apa kelebihan, apa yang aku dapat, apa yang aku terlepas. Kalau pergi kuliah, apa yang aku dapat, apa yang aku akan terlepas. Jadi dia susun pada 8 pemboleh ubah tu. Katakan yang pertama dari sudut keseronokan, pleasure, nilai pleasure dia. Kalau aku pergi, berapa banyak keseronokan datang pada aku. Dia letak pada angka 0 hingga 12 positif, 0 pada negatif 12 negatif. Jadi kalau positif comel, dia letak pada angka positif. Kalau dia rasa tak seronok pun, bila pergi kuliah ni serabut, tengok orang lagi serabut, dia pergi pada angka negatif tu. Cuma negatif berapa? Ikut dia punya pertimbangan lah. Dia letak negatif 3 ke negatif 5 ke negatif 10, antara tolak 1 hingga tolak 12. Kemudian katakan pleasure tadi berapa lama, kalau dia datang berapa lama dia bertapak dalam hati kita. Duration of pleasure tadi. Katakan seronok, tapi seronok tu sekejap dia. Dia letak angka dia tu. Ada. Seronok, dan seronok tu berterusan, dia letak angka besar sikit. Kalau dia kata tak seronok tadi, letak negatif. Apa dah? Dia punya pemboleh ubah tu. Akhirnya apa yang dia buat tuan-tuan? Akhirnya dia campur. Kesudahan 8 pemboleh ubah tu dia campur. Yang ni pun negatif ni dia campur. Kemudian dia adu. Keputusan mana yang lebih besar? Positif 10 pada nilai positif. Tolak 12 pada nilai negatif. Maka bila dia adu, tolak 12 dengan 10. Maknanya menang sebelah negatif. Maknanya pagi hari dia buat keputusan nak pergi ke kelas ke tidak. Dia tak pergi. Kalau siapa dia tak pergi, tolak 2. Tuan-tuan, tolak 12 dengan 10 tadi kan. Maknanya menang sebelah negatif ni 2 markah. Maka dia tak pergi. Nak cerita apa tuan-tuan, dia guna logik akal nak buat satu keputusan sama ada baik ataupun buruk. Nak hukum pada diri dia. Kita kata cerdik mamak ni kita kata. Tapi penat. Penat sebab apa? Sebab lambat nak sampai kepada baik dan buruk. Sedangkan dalam Islam senang tuan-tuan. Urusan agama ni senang sangat, baik dan buruk. Baik dan buruk tu apa? Al-husnu ma ahsana bihi syari'. Wal qubuhu ma aqbaha bihi asy-syari'. Benda baik yang syarak kata baik,
Benda buruk apa yang syarak kata buruk. Senang tuan. Kita bila ada agama ni, kita ikut agama, hidup kita jadi ringkas. Hidup kita jadi mudah capai. Ingat waktu berlaku perang dunia pertama dulu, 1945. Ya, berakhir perang dunia pertama bila Jepun kena bom kan, 1945. 6 Ogos, 9 Ogos, Hiroshima, Nagasaki dia bom. Habis tu masyarakat dunia segera berpakat untuk mencipta keamanan sejagat. Berfikir macam mana kita tak nak ulang lagi perang ni. Sebab dahsyat perangan perang ni. Maka 1946 muncul apa yang disebut sebagai United Nations kan. United Nations. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Maka dialah kononnya jadi bapa pada kita semua. Jadi penaung kepada seluruh kehidupan dunia. Kononnya dengan berbapakkan United Nations ni, kita semua akan aman, tenang. Tapi apa yang berlaku tidak begitulah. United Nations ni menjadi rubber stamp kepada Yahudi dan Nasrani untuk mengawal dunia, tuan-tuan. Maka 1946 mereka buat satu convention menghimpunkan pakar-pakar dunia, tuan-tuan, dari pelbagai tamadun, dan akhirnya mereka buat resolusi, keputusan daripada convention tu apa yang disebut sebagai the Declaration of Human Rights, deklarasi hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi manusia yang hari ini disebut sebagai freedom of justice, freedom of religion, kebebasan untuk beragama, untuk rasa hidup sebagai merdeka, kebebasan pada memiliki harta. Mereka dapat keputusan tu hasil daripada perah otak. Kita kata brainwash ataupun apa kaedah dia ustaz. Kita duk selalu masuk ke hutan-hutan buat tamrin semua tu, panggil apa? Ni nak dapat resolusi lah. Apa panggil? Dia punya istilah dia sumbang saran. Apalah tuan-tuan, tuan-tuan biasa buat tu. Ya? Sumbang saran lah. Dia dah tua dia jadi lain apa. Dia buat sumbang saran tu, akhirnya sampai dia punya resolusi tu beberapa perkara yang hari ini dikenali sebagai human right, hak asasi manusia. Itu 1946 tu cikgu. Tapi kita bila kita adu dengan apa yang disebut sebagai maqasid asy-syariah dalam Islam. Subhanallah, Islam ni 1400 tahun dengan turunnya Quran kepada Nabi SAW, kat situ dah ada apa yang alim ulama kita ajar kepada kita hari ni, maqasid asy-syariah. Tujuan-tujuan kenapa Islam ni datang kepada kita. Nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga akal, nak jaga maruah tubuh badan kita, nak jaga harta, 5 perkara tu. Ada yang tambah 6, nak jaga kebebasan. Benda-benda itulah yang baru dijumpai oleh manusia kerana mereka ni lambat bertindak dan tak ikut agama. Sebab tu kita yakin bahawa agama ni dia shortcut pada kita. Dia meringkaskan kehidupan kita. Jadi samalah dalam urusan membina tabiat tadi, bagaimana agama sistemkan kita dengan ibadah yang namanya puasa. Rupa-rupanya ibadah 30 hari ni dari sudut kaedah psikologi anak-anak kita dan kajian saintifik di barat, itu satu kaedah untuk menjadikan kebiasaan kita buat ni sebagai darah daging. Dan dalam perbincangan tentang kebiasaan ini, tuan-tuan sekalian, bila kita ni disistemkan dengan kebiasaan, maka hidup kita jadi ringkas, jadi senang. Kajian dibuat, tuan-tuan, setiap hari kita ni paling tidak memerlukan 200 perkara hingga 250 perkara yang kita kena menung dulu. Nak selesaikan benda tu, kita kena menung sekejap, fikir sekejap, buat keputusan hak mana satu kita nak pilih. Pada 200 hingga 250 perkara. Start bangun pagi, kita menung dulu nak masuk tandas pukul berapa, 5 minit lagi ke, 10 minit lagi ke, atau sekarang. Kemudian keluar tandas, menung dulu nak pakai apa pula. Pakai yang jubah dulu ke, pakai yang kain semayang dulu ke, pakai plekat ke, warna baju pula, warna apa pula kita nak pilih. Makan pagi pula, banjir ke roti canai ni ke bom mentega je, pelantar je. Jadi
Benda tu memerlukan keputusan yang kalau kita tak ada kebiasaan, dia melambatkan kerja kita. Dia merencatkan kehidupan dan dia hidup ni jadi berat, stres tuan-tuan. Tapi akibat adanya kebiasaan darah daging tadi, yang melekat jadi darah daging, maka dia jadi ringkas. Sehingga kan kita tak sedar pun buat satu benda, pakai capai-capai. Kenapa kita boleh capai? Sebab itu dah biasa. Pagi-pagi kita duk capai-capai begitu je. Sebenarnya nak boleh capai itu keputusan kena buat dulu. Tapi dah jadi darah daging tuan-tuan, dia jadi biasa. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi itu situasi dalam perbincangan psikologi. Tiba-tiba dalam urusan ibadah tuan-tuan, apa yang dilatih menerusi ibadah puasa tadi. Sekira-kiranya pengisian ibadah puasa siangnya, malamnya, itu adalah dalam konteks nak mentabiatkan diri kita. Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, Ramadan kullu khair, naharuhu siyam, layaluhu qiyam. Ramadan ni semua baik. Siang dia puasa, malam dia bangkit beribadah, qiyam. Jadi dengan 30 hari sistem tadi, diharapkan kita jadi biasa untuk menempuh 11 bulan kemudian. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, kaedah yang kedua, nak tabiatkan diri kita dengan baik ni, amalan 40 hari. Itu yang orang tabligh selalu sebut 40 hari tu. Itu tarbiyah nak mendarah dagingkan kebiasaan. Ini berdasarkan satu hadis, tak silap saya Imam Abu Daud, hadis standardnya, statusnya adalah hasan. Nabi SAW sebut, man shalla fil jama'ati lillahi min ghairi an yatruka at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang solat berjemaah kerana Allah, lillah, kerana Allah, maknanya ikhlas kat situ, 40 hari tanpa terlepas takbir yang pertama. Jadi takbir yang pertama ni ada perbincangan ulama mengatakan dia mesti muafiq dengan imam. Tak boleh masbuk, kena muafiq 40 hari. Ataupun yang longgar sikit, boleh je. Kemudian dia datang lambat, tapi jangan sampai terlepas rakaat pertama. Maknanya muafiq lah juga pun. Tapi jangan sampai terlepas rakaat pertama. Ambil kat situ. Yang pertama agak syadid sikit. Tok imam agak takbir, dia terus angkat takbir. Yang kedua kata tak apa, tok imam takbir lama sikit pun tak apa. Janji jangan terlepas rakaat pertama. Itu yang agak longgar. Jadi kalau dia boleh tarbiyahkan 40 hari, apa yang berlaku? Nabi SAW sebut dicatat, kutibat. Kutibat ni dicatat. Macam kita baca kefarduan solat dan kefarduan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita mudah terjemah, diwajibkan ke atas kamu puasa. Sebenarnya kutiba ni maksudnya dicatat, ditulis. Atau dengan pengertian yang lebih tepat hari ini, didokumenkan. Itu yang lebih tepat dalam konteks kita hari ini. Didokumenkan ibadah puasa. Jadi kita pun faham sesuatu yang didokumenkan. Apa sebab didokumenkan? Satu benda tu didokumenkan. Apa sebab? Sebabnya nak catatkan benda tu sebagai rekod, jangan terlupa, jangan terlalai, jangan sampai tercicir. Sebab tu suatu benda yang penting akan didokumenkan. Hari ini konsep apa? Dokumentasi filing lagi ni. Kawan-kawan kita bahagian pengurusan dia fahamlah. Duduk dalam dunia pengurusan, ada konsep filing, ada konsep dokumentasi. Puasa kita tu didokumenkan, difilingkan oleh Allah supaya kita tidak terlepas, tidak tercicir benda tu. Jadi pada kelebihan tadi, Nabi kata dicatat, didokumenkan dua pembebasan. Pembebasan yang pertama, pembebasan jadi orang munafik. Bara'atu minan nifaq. Itu yang pertama. Siapa yang terlepas daripada munafik ni? Semayang berjemaah kerana Allah tanpa terlepas muafiq. Tak jadi masbuk, kita kata. Tak jadi masbuk. Terlepas daripada munafik. Yang kedua, terlepas daripada neraka. Bara'atu minan nar. Ini penting ni. Jadi ini dua kaedah lah yang kita boleh gunakan sebagai satu latihan untuk kita membiasakan diri pada benda-benda yang baik, akhlak mulia. Yang pertama latihan 30 hari, yang kedua latihan 40 hari. Yang pertama. Yang kedua, hari ini kita sambung tuan-tuan pada pengajian kitab kita, iaitu Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai.
kita masih melihat kepada hadis yang agak panjang pada bab sifat api neraka dan ahlinya. Hari ini kita berada pada hujung lah perbincangan pada hadis ni. Hadis ni panjang sungguh tuan-tuan. Start daripada muka surat 78 sampai muka surat 83 dengan typing dia single spacing Ustaz Dia punya typing single spacing ni tuan-tuan. Maknanya panjang lah matan hadis ni tuan-tuan. Cuma sebagaimana kita sebut pada awal lagi, status hadis ni adalah ada dhaif. Ada dhaif jangan kita tolak tuan-tuan. Ada dhaif ni kita ambil. Cuma dalam kaedah berhujah, Imam An-Nawawi sebut hadis dhaif ni tak boleh kita buat hujah dalam urusan akidah. Tak boleh kita berhujahkan hadis dhaif dalam urusan akidah. Sebab akidah dia mesti absolute, keputusan ataupun dalil bukti yang bersifat mutlak. Tak boleh ya ke tak mahu dalam urusan akidah. Tapi waktu kita bincang hadis ni yang panjang ni, kita masukkan hadis-hadis lain sebagai asas perbincangan. Ada sahih, ada hasan yang lain, ayat-ayat Quran bagai tuan-tuan sebagaimana yang sudah kita bincang sebelum ini. Jadi kita sambung pada hujung hadis ni, muka surat 83. Surat 83 duduk pada tengah-tengah tu tuan-tuan boleh, mana yang ada kitab kawan-kawan boleh tengok. Allah berfirman, muka surat 83 tu Allah berfirman. 1 2 3 4 5 6 7 baris yang ketujuh. Allah berfirman, aku terima syafaatmu terhadap mereka, maka pergilah ke neraka dan keluarkan daripadanya orang yang pernah mengucap la ilaha illallah. Maka pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke neraka, dan ketika dilihat oleh malaikat Malik, segera dia bangkit hormat. Siapa yang bangkit? Malik. Hormat pada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni tuan-tuan, sambungan kepada usaha Nabi untuk menyelamatkan umat baginda yang dibenam dalam neraka Jahannam. Umat baginda sebagaimana kita dah baca sebelum ini, neraka yang paling bawah Hawiyah sampai neraka yang paling ringan Jahannam ke atas sekali. Siapa penghuni neraka Jahannam? Umat baginda, umat Nabi SAW. Bila sebut umat baginda, kita semua tuan-tuan ada possibility kat situ. Ada kebarangkalian. Sebab itu bila kita duk bincang benda-benda macam ni, mesti ada satu rasa seriau pada diri kita. Bimbang orang yang duduk dalam Jahannam itu boleh jadi kita. Wal'ayazabillah. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi apa yang berlaku pada Nabi SAW? Bila Nabi mengetahui ada di kalangan umat baginda yang dihumban masuk dalam neraka Jahannam, maka baginda datang kepada Allah Ta'ala minta syafaat. Apa yang Nabi minta? Itu muka surat 82 tu kan. Maka pergilah Nabi Muhammad SAW ke bawah arash, di bawah sekali itu, dan bersujud serta memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucap oleh seorang makhluk pun. Ini kaedah yang Nabi ajar pada kita. Punyalah besar harapan Nabi SAW sampai dia memuji Allah dengan pujian yang tak pernah berlaku sebelum ni. Ni tuan-tuan ni, itu pun pandai politik ni tuan-tuan. Kita nak minta sesuatu daripada seorang, kita puji melambung tuan-tuan. Tak pernah kita buat, tapi hari itu kita buat pasal kita ada hajat besar selepas itu tuan-tuan. Itulah yang berlaku pada Nabi SAW, sehingga Allah Ta'ala menyuruh Nabi, angkatlah kepalamu dan mintalah, nescaya akan diberi, dan ajukan syafaatmu pasti akan diterima. Maka barulah Nabi menyatakan hasratnya, ya Tuhan, orang-orang yang derhaka dari umatku telah terlaksana pada mereka hukummu dan balasanmu. Ya Allah, ni umat aku ni, kamu dah laksanakan kemurkaan hukuman kamu ke atas mereka. Kamu dah benam mereka dalam neraka. Apa yang berlaku? Apa yang sepatutnya berlaku? Tolonglah keluarkanlah, sebab kamu sudah hukum mereka ni. Dah hukum dah. Maka terimalah syafaatku. Maka Allah berfirman, aku terima syafaatmu. Ini bab syafaat tuan-tuan. Dalam ilmu akidah usuluddin, ilmu keimanan kepada hari akhirat ini, ada perbincangan tentang syafaat. Ada perbincangan tentang syafaat. Kita semua diberi ilmu berkenaan dengan satu bentuk
rahmat kasih sayang Allah yang masih lagi dilaksanakan oleh Allah walaupun suasana orang kata masa tu adalah masa menerima hukuman. Boleh faham tuan-tuan? Masa tu bukan masa lagi nak merintih, nak minta simpati, nak minta begitu begini, tak. Sekarang adalah masa menerima hukuman. Jadi siapa saja manusia ni bersedialah terima hukuman. Tapi di sana masih ada lagi rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang masih ada melekat pada masa itu? Itulah syafaat. Syafaat. Ini yang luar biasa tuan-tuan. Pada rahmat, kasih sayang Allah. Macam saya dengan anak-anak pelajar saya tuan-tuan. Anak-anak pelajar. Kita dah bagi masa kat dia. Kalau dalam sistem UNICEF ni ada 14 minggu. Satu-satu semasa panjang berlaku. 14 minggu ni adalah tempoh untuk pelajar-pelajar tu perform. Datang kelas, laksanakan kerja pertama, assignment kedua, presentation pertama, presentation kedua, ada test, ada quiznya, ada final examnya, itu adalah performance mereka tuan-tuan selama 14 minggu tu. Maka sampai masa kita bagi hukuman kat dia orang, maksudnya kita bagi keputusan kat dia orang. Sampai masa ketika nak bagi markah pada dia orang, patutnya direct ikut dia punya performance dia orang. Apa yang mereka capai. Maka apa yang mereka usahakan, itulah yang mereka dapat. Sepatutnya begitu. Tuan-tuan, tiba-tiba ada lagi satu peruntukan pada diri kita yang kita namakan sebagai apa tuan-tuan? Budi bicara. Faham tak tuan-tuan? Ini dalam kaedah kita hari ni. Ada budi bicara lecturer ni tuan-tuan. Dia nilai A ni rajin datang kelas, tak pernah tuang, duduk barisan depan bukan di belakang. Awal dia mengalahkan orang lain. Dialah yang buka kipas, dialah yang buka segala benda, dialah yang tutup kipas, dialah yang tutup segala benda. Tapi dia punya keputusannya tidak memberansangkan. Maka ada urusan kira bicara kat situ. Kita bantu dia. Sebab ini adalah peringkat universiti tuan-tuan. Segala sesuatu tidak berasaskan IQ, tetapi IQ itu penting. Tetapi ada perkara-perkara lain yang membantu. EQ, SQ sebagai pelengkap kepada kecemerlangan pelajar. Maka itu gambaran kepada syafaat tuan-tuan. Walaupun sebenarnya markah sudah ada di sisi Allah. Siapa yang ahli neraka, siapa yang ahli syurga. Dah kata orang dah fix dah kat situ. Tiba-tiba masih ada lagi satu peruntukan yang duduk pada kasih sayang Allah, itulah syafaat. Cuma tuan-tuan, syafaat ni dia ada syarat. Syafaat nombor satu, dia mesti dengan izin Allah. Tidak boleh memberi syafaat oleh orang yang nak beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Macam itulah kita faham tentang konsep amal soleh tuan-tuan. Amal soleh penting tak? Penting sangat. Itu syarat kita nak berjumpa dengan Allah, nak selamat dengan Allah Ta'ala. Tapi kita kena faham bahawa amal soleh saja belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Dia mesti dapat rahmat daripada Allah. Mesti dapat redha daripada Allah. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan nak masuk rumah saya, tuan-tuan ada bawa kad jemputan tak? Ada. Okey, itu syarat. Tapi belum tentu ada kad jemputan tuan-tuan confirm masuk rumah saya. Kalau saya tak berkenal dengan tuan-tuan, boleh faham tuan-tuan Kalau saya tak berkenal dengan tuan-tuan, macam mana? Takkan saya nak benar juga masuk rumah saya. Walaupun tuan-tuan tunjuk kad jemputan. Kalau macam tu, apa saya punya keistimewaan sebagai tuan rumah? Boleh faham tuan-tuan? Begitu juga kalau yang datang tu seorang yang tak ada kad jemputan, patutnya tak boleh masuk. Tapi saya kenal dia, saya tahu dia punya susah payah dia, saya tahu dia punya baik dia, maka takkanlah saya tak benar dia naik ke atas walaupun dia tak ada kad jemputan. Itulah kefahaman kita pada urusan agama tuan-tuan. Amal soleh terlalu penting. Tapi amal soleh semata-mata kalau kita tak dapat menarik perhatian rahmat kasih sayang Allah, tak lepas. Maka sama dalam urusan syafaat. Siapa yang boleh beri syafaat kepada kita tuan-tuan? Ilmu, tauhid mengajar kepada kita, antaranya Nabi kita tuan-tuan. Hak boleh beri syafaat kepada kita. Siapa lagi tuan-tuan? Para malaikat boleh bantu kita. Siapa lagi tuan-tuan?
saudara-saudara kita orang baik, ikhwanunal muslimin tuan-tuan, itu juga boleh membantu kita tuan-tuan, memberi syafaat. Siapa lagi tuan-tuan? Diri kita sendiri menerusi amal soleh kita. Boleh faham tuan-tuan? Ini antara sumber-sumber syafaat, bantuan yang boleh membantu kita pada urusan kehidupan akhirat. Tapi hak kita dah bilang 1, 2, 3, 4 ni, mereka semua tak mampu nak bantu kita kecuali dengan izin Allah. Boleh faham tuan-tuan? Dengan izin Allah. Jadi apa-apa hal pun kembali pada Allah. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang boleh memberi syafaat di sisi Allah Ta'ala melainkan sesudah mendapat keizinan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat syafaat ini, yang diberikan syafaat ini, orang-orang yang dikehendaki Allah. Bukan setakat Allah izin, tapi Allah kehendaki. A boleh bagi kat dia, B boleh bagi kat dia. Siapa yang nak bagi ni? Malaikat ke? Rasul ke? Kawan-kawan dia ke? Amal soleh dia ke? Allah izinkan orang ni dapat syafaat-syafaat tadi. Boleh faham tuan-tuan? Dua perkara ni kita ingat sebagai asas kepada syafaat. Okey. Kemudian kita belajar tuan-tuan bentuk-bentuk syafaat. Apa? Bentuk-bentuk syafaat yang kita tahu. Al-Qadhi Iyad tuan-tuan dia sebut antara syafaat tu yang pertama sekali syafaat masuk syurga tanpa hisab. Tak. Dalam hadis sahih tu kan Nabi kata akan masuk syurga di kalangan umatku seramai 70,000 tanpa hisab. Tanpa hisab. Siapa dia 70,000 yang tidak menerusi sistem hisab ni? Pakai masuk terus, pakai welcome terus tuan-tuan. Nabi sebut allazina la yaktawun. Orang yang waktu dunia dulu tidak yaktawun ni apa? Tidak guna rawatan dengan besi panas. Dengan besi panas. Yang kedua, orang yang tidak meruqyah. Ruqyah, tak beramal dengan ruqyah. Dan yang ketiganya, orang yang tidak syirik pada Allah Ta'ala kan. Maksud tidak beruqyah tu bukan maknanya kita tak boleh berobat. Tak boleh gunakan ruqyah-ruqyah yang kita tahu. Quran, sunnah Nabi tu. Maksud dibahaskan oleh ulama hadis kat sini. Ruqyah di situ adalah maksudnya jampi-jampi yang sesat. Yang rosak. Tangkal azimat ni. Orang tu tidak mensyirikkan pada urusan ruqyah ketika menanggung beban sakit penderitaan bagai. Kemudian yang besi panas tu, saya pun tak reti kat bab ni tuan-tuan, teringat cerita Rambo ke apa. Rambo First Blood. Apa yang berlaku pada Rambo tuan-tuan, dia kena tembak kan. Macam mana dia keluarkan peluru tu? Dia bakar pisau dia kan. Dia ustaz dengan saya sebaya tuan-tuan. Kita sama-sama generasi Rambo ustaz. Generasi Rambo. Jadi dia nak rawat sakit dia tu, dia panaskan pisau tuan-tuan kan. Nak matikan kuman kot. Faham saya begitulah tuan-tuan. Nak matikan kuman. Dengan pisau yang dibakar tu lah dia cungkir keluar peluru tuan-tuan. Faham saya pisau tu digunakan untuk matikan kuman. Allah Alam. Tapi itulah dalam matan hadis sahih riwayat Imam Muslim tuan-tuan ni. Cuma dalam perbincangan lebih jauh 70,000 orang tu Nabi minta lagi daripada Allah Ta'ala sehingga setiap satu daripada 70,000 orang tu boleh pula buka ruang kepada 70,000 yang lain. Jadi kalau 70,000 kali dengan 70,000, 4.9 juta orang yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi ini satu bentuk syafaat yang cukup besar tuan-tuan, tidak melalui sistem hisab. Yang kedua tuan-tuan, syafaat adalah bentuk apa? Mengelakkan orang yang namanya sebagai ahli neraka tiba-tiba dipusing masuk dalam syurga. Masya Allah. Nama dah naik tuan-tuan. Ahli neraka nombor 005. Dah naik nama dia. IC kat belakang. Tiba-tiba datang syafaat pusing pergi ke syurga. Cukup dahsyat. Tuan-tuan ini syafaat bentuk yang kedua. Syafaat bentuk yang ketiga tuan-tuan, masuk dalam neraka dah, dibenam dalam neraka dah hitam. Dah jadi arang dah tubuh badan dah. Kemudian dikeluarkan. Pergi masuk dalam syurga.
Oh, kita kata okey juga. Okey juga. Dah kena rendam dulu dalam neraka, mana okey je. Neraka kita dah bincang tentang sifat gambaran api dalam neraka. Warnanya hitam. Tidak pernah tidak pernah surut dia punya bahang kepanasan. Kullama khabat zidnahum. Setiap kali api tu nampak macam nak surut, kami tambah dia punya temperature kepanasan dia. Okey. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, saya bukan ingat sangat, tuan-tuan, pakai duk ingat-ingat gitu je. Ustaz kena bantu saya. Yang keempat apa? Tarfi'ud darajat fil jannah. Yang keempat ni mengangkat kedudukan dalam syurga. Dah masuk syurga, tapi meleleh tengok ke atas, tuan-tuan. Dia punya pangkat ke atas tu lagi dahsyat. Ma bainas samai wal ard. Beza antara jarak langit bumi, antara tingkat bawah dan tingkat atas. Kita tengok ke atas tu, Allah bestnya, dia punya hiburan dia punya makanan dia punya segala serbi, tuan-tuan, berganda-ganda berbanding dengan kita ke bawah. Tiba-tiba datang syafaat keredaan Allah, keizinan Allah, pindah tempat naik ke atas, tuan-tuan. Itu syafaat yang keempat. Syafaat kelima apa ni? Dia ada 5, tuan-tuan, dia ada 5. Syafaat kelima. Masuk syurga tanpa hisap, kemudian keluarkan ahli neraka daripada neraka, kemudian bawa kepada syurga mereka yang sepatutnya masuk neraka. Yang keempat, angkat darjat naik ke atas. Yang kelima saya lupa, tuan-tuan, ada satu lagi 5. Cuma di sisi Imam Al-Qurtubi dia tambah satu lagi, syafaat yang ke-6, yang kelima tu syafa'atun ammah, syafa'atun uzma. Syafaat untuk menyegerakan pintu mahkamah keadilan Allah. Itu syafa'atun uzma, syafaat yang terbesar. Itu syafaat yang kelima. Semua makhluk dapat kelebihan daripada syafaat yang kelima ini, tuan-tuan. Dan nak dapatkan syafaat kelima ni, apa yang dibuat oleh Nabi SAW, tuan-tuan? Nabi nak bagi syafaat kelima, syafaat yang menyegerakan kita berhadapan dengan audit Allah Ta'ala ni. Kerana menunggu tu sendiri amat dahsyat. Kita dah baca dalam mahsyar sebelum ni, sehinggakan orang kafir minta supaya dicepatkan masuk neraka. Rabbirhamni walau ilan nar. Ya Allah, rahmati, kesianlah aku ni dengan cara humban masuk dalam neraka cepat sikit. Pasal tak larat dahsyat sangat menunggu di mahsyar. Ni sampai begitu, tuan-tuan. Maka akhirnya datang syafaat yang paling besar yang diberikan oleh Nabi SAW sesudah Nabi-Nabi lain giling kepala. Lastu hunaki, jumpa dengan Nabi Adam. Lastu hunak, jumpa dengan Nabi Nuh. Lastu hunak, jumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Semua giling kepala. Hari ni aku hanya duk fikir tentang diriku. Wala yahummuni fi hadzal yaum illa nafsi. Apakah aku ni selamat ke tidak? Jadi nak fikir tentang orang lain tak ada dah. Kena fikir tentang aku je. Nabi Nuh duk fikir, dia ni pernah sangkut dengan Allah, minta benda-benda hak tak patut dia minta. Kerana doa dia lah menyebabkan dunia ni habis dihumban dengan banjir besar. Dalam surah Nuh kan ada ayat doa Nabi Nuh tu, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhan, kamu jangan tinggal walaupun sebenih pun orang kafir atas muka bumi ni. Jadi Nabi Nuh rasa galak, dia rasa itulah penyebab Allah Ta'ala datang balak kepada dunia ni, tuan-tuan. Padahal itu bukan salah dia. Nabi-Nabi ni ismah. Nabi-Nabi ni terpelihara, ada imuniti, kekebalan, tuan-tuan. Tapi pada diri Nabi-Nabi ni rasa macam tak lepas, tuan-tuan. Itu kita belajar bab hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah. Tapi bila pergi pada Nabi SAW, Nabi rupa-rupanya simpan doa yang paling mustajab yang Allah bekalkan kepada setiap Nabi. Nabi tak guna di dunia rupanya. Dalam hadis Hasan kan, hadis Hasan. Hadis Hasan ni bawah sikit pada hadis sahih. Nabi SAW sebut, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi dibekalkan dengan satu doa yang mustajab. Faham kita di sini? Ini adalah ibu segala doa. The mother of all praise. Ada dalam banyak-banyak doa tu, ada satu yang diangkat sebagai ibu doa. Sebenarnya kita tahu doa Nabi-Nabi ni mustajab belaka. Cuma dalam banyak-banyak tu ada satu disebut sebagai ibu doa.
Maka setiap nabi, kullun nabiyyin wa rasulin yu'ajjiluha yaumal fid dunya. Sudah menggunakan masing-masing doa itu pada kehidupan dunia. Kecuali aku. Fa in istakhba'tu li yaumil qiyamah. Aku simpan doa tu untuk aku guna pada hari kiamat. Maka itulah doa yang Nabi angkat sebagai bantuan untuk menyegerakan hisab. Boleh faham tuan-tuan ni? Sedangkan waktu Nabi berjuang menyebarkan dakwah sampai ke tahap nyawa Nabi ni sampai ke halkum, kita kata. Sehingga kan bumi ni rasa macam sempit, tak ada inci tanah yang boleh diletak telapak kaki. Dek kerana teruknya ancaman serangan dan ujian yang berlaku pada Nabi umat Islam, khususnya pada zaman Mekah, pada peringkat Islam di Mekah. Sayyidatina Aisyah pernah tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, selain daripada peristiwa Uhud, apakah kejadian yang paling dahsyat pada kamu? Paling kamu ingat kejadian yang menakutkan? Uhud kita tahulah tuan-tuan, dahsyatnya penangan Uhud, dek kerana dendam dan kemarahan berkobar-kobar tentera kafir ni, dek kerana mereka nak menuntut bela di atas kekalahan Badar dan di atas kehilangan nyawa ahli-ahli keluarga mereka ni tuan-tuan. Semangat power ekstrim mereka ni cukup luar biasa tuan-tuan. Akhirnya Allah Ta'ala uji Islam, apatah lagi dengan kelalaian kumpulan pasukan pemanah sebagaimana kita semua maklumlah. Sehingga kan Nabi ni cedera pada ketika itu, jatuh dalam perangkap yang dipasang oleh orang-orang kafir. Dan ketika itu tentera musuh menyangka Nabi sudah mati. Nabi sudah mati. Sehingga mereka mengisytiharkan Nabi sudah mati. Dan waktu itu Nabi dengan Sayyidina Umar. Umar nak naik, nak bangun, nak cerita ni, Nabi aku ni ada lagi, ada kat sebelah aku ni. Tapi Nabi tahan. Nabi tak benarkan Umar isytiharkan. Jadi ini strategi dan kepintaran politik Nabi dalam perang tuan-tuan. Kalau Nabi benarkan Sayyidina Umar menceritakan apa yang berlaku, nescaya pihak musuh akan teruskan asakan dan serangan ketika umat Islam sudah pecah pertahanan ketika itu. Tuan-tuan, ini perbincangan tentang kepintaran dalam mengatur strategi perang tuan-tuan. Jadi ini adalah saat yang cukup kritikal. Peristiwa kedua tuan-tuan, peristiwa Nabi bawa Islam ke Taif. Tak silap saya pada tahun ke-6 kerasulan Nabi. Apabila Nabi sudah lihat bagaimana sukarnya nak menembusi pertahanan pihak-pihak kafir musyrikin Mekah, maka Nabi cuba alihkan dakwah ni keluar Mekah. Nabi melihat Taif, maka Nabi dengan anak angkat Zaid bin Harisah pergi tuan-tuan menyebar dakwah di Taif dengan harapan adalah orang-orang yang menerima Islam di sana. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Orang-orang politik punya keadaan, punya cerita tuan-tuan. Bila tahu Nabi nak bawa ke Taif, segera mereka menyekat dan mereka mengupah anak-anak yang tak sekolah ni, kalau bahasa kita tuan-tuan, anak-anak nakal ni untuk baling batu, baling kayu bagai tuan-tuan. Itu peristiwa dalam sejarah sehingga Nabi SAW berdarah sampai penuh darah pada kasut baginda. Baginda dan Zaid bin Harisah, anak angkat baginda, pusing ke belakang, balik semula ke Mekah dalam keadaan lemah, cedera, dan waktu berlindung di satu kebun anggur kepunyaan penentang Islam, Uqbah bin Umayyah kalau tak silap saya nama tuan-tuan. Waktu itu Uqbah yang menjadi frontliner, barisan depan menentang Nabi di Mekah. Tiba-tiba Allah jatuhkan rasa simpati dalam hati dia melihat keadaan Nabi. Maka Uqbah ni dia arahkan hambanya untuk pergi layan Nabi. Seorang hamba lelaki bernama Addas. Addas bawa anggur, bawa air untuk menyantuni Nabi. Bila dia tengok Nabi ni tuan-tuan, dia pun dah pelik tengok keadaan fizikal Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Sebagaimana kita sebut, kita belajar Syama'il Rasulullah. Apa yang kita faham tentang Syama'il, tentang fizikal Nabi? Rupa paras Nabi comel hotel tuan-tuan. Kita dah sebut tentang apa? Maula Muhammad Amin Idris, seorang yang katanya cicit keturunan Nabi daripada jalur Sayyidina Hasan, cicit yang ke-38 daripada Morocco, datang ke sini bulan 5 tahun lepas, tak silap saya tuan-tuan, sebelum pilihan raya tu kan. Bila datang sini,
Awal-awalnya sudah diatur program untuk meraihkan kedatangan dan nak jumpakan dia dengan masyarakat di sini. Alih-alih timbul berita dia ni scammer. Dia ni scammer. Biarkan banyak kerajaan negeri, Jabatan Agama Islam yang sekat program. Banyaklah program dia tergendala. Jadi orang tanya kita, betul ke dia ni scammer? Kita kata wallahualam lah. Kita pun tak ada saluran berita, berdasarkan hearsay saja, dengar dan sembang-sembang orang saja. Jadi apa yang kita nak sebut begini tuan-tuan. Kalau betul dia ni keturunan Nabi, maka tak mustahil. Pasal apa? Comel orangnya. Boleh faham tuan-tuan? Kalau betul dia ni betul-betul keturunan Nabi. Seorang profesor pada UIA mengesahkan dia keturunan Nabi. Profesor Dr. Salihah. Dia ni pakar bahagian nasab dan pakar asal usul kehidupan manusia. Tuan-tuan boleh cari dia punya YouTube dia. Profesor Dr. Salihah. Okay. Orangnya nampak macam memang firm, memang tegas tuan-tuan. Dia mengesahkan ini benar jalur emas Nabi SAW. Kita nak sebut begini, kalau betul ni dia ni keturunan Nabi, memang comel sungguh dia ni tuan-tuan. Dah ke tak comel tuan-tuan tengok? Tuan-tuan jawab tak jadi gay pun. Malas aku nak jawab nanti orang kata gay pula. Bukan masalah gay. Kita nak ceritanya comel orang tu dengan kulit dia, dengan air muka dia, dengan tubuh badan. Oh ya Allah. Orang cerita banyak program-program dia sekat, dia jawab macam mana? Tak apa, dia kata dia orang buat tindakan macam tu kerana dia orang nak jaga agama. Dia orang tak nak ada penipu-penipu yang mendakwa begitu begini yang sampai dapat merosakkan agama. Jadi dia orang buat begitu kerana sayang kat agama. Comel ulasan dia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Kita nak sebutnya comel Nabi sallallahu alaihi wasallam. Comel Nabi. Jadi ada tengok Nabi ni, Allahu akbar. Sekali bila Nabi pegang anggur nak makan, bismillah Nabi sebut. Lagi pelik adas. Tuan sebut apa tu? Tuan sebut apa? Kalimah ni saya tak pernah dengar daripada mana-mana manusia lain yang saya pernah jumpa. Maka di situlah akhirnya adas memeluk Islam tuan-tuan. Cium tangan Nabi, isytihar syahadah, dan tempat berlakunya peristiwa itu hari ini dibina satu masjid. Masjid diberi nama Masjid Adas tuan-tuan ni. Ini kisah berkenaan dengan dakwah di Taif. Dan selepas itulah datang malaikat penjaga gunung dengan izin daripada Allah Ta'ala untuk menerima perintah daripada Nabi. Apa yang malaikat ni minta? Minta izin daripada Nabi untuk balas dendam. Ya Rasulullah, amurna an nutabbiqa hadainil jabalain ala ru'usihim. Ya Rasulullah, kamu izinkan kami ni untuk angkat dua bukit di depan ni untuk hempuk atas kepala penduduk yang mendurhakai Allah dan menghina kamu ni, penduduk Taif. Tapi Nabi terima tak tuan-tuan? Nabi tak terima. Mahaza abghi, aku bukan minta benda ni, walakin adu Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Tapi apa yang aku doa, yang aku minta, Allah datangkan generasi baru yang keluar daripada sulbi mereka yang menentang Allah dan Rasul. Generasi baru, anak-anak mereka yang bertauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Akhirnya sebelum Nabi wafat, Taif berubah menjadi satu wilayah Islam. Sampai kali ini Taif duduk dalam wilayah Arab Saudi. Mudah cerita, wilayah Islam tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau Nabi ikut rasa geram, marah, dendam, apa jadi tuan-tuan? Allah minta izin lagi. Terus buat je. Buat apa nak minta izin lagi? Dah tengok aku cedera parah. Itu kalau kita dah cikgu ya, duduk tempat dia tu. Apatah lagi orang dah bagi ruang nak balas dendam. Dan makhluk ni pula malaikat tuan-tuan. Boleh tengok dalam Sahih Bukhari, dalam sirah Nabi ada kisah berkenaan dengan peristiwa tu tuan-tuan ni. Jadi ini nak cerita saat kritikal Nabi SAW alami dalam gerakan dakwah. Tapi Nabi tetap tak guna dakwatan mustajabah. Ini luar biasa pada Nabi. Dan rupa-rupanya dakwah ataupun doa itu digunakan dalam peristiwa sedang kita bacakan ini tuan-tuan ni. Maka apa yang berlaku, Nabi pun menyinggah ke dalam neraka. Bayangkan tuan-tuan masuk
melihat keadaan umat dalam neraka, maka dilihat oleh Malik, segera ia membangkit memberi hormat lalu ditanya, "Hai Malik, bagaimanakah keadaan umatku yang derhaka?" Jawabnya, "Alangkah buruk keadaan mereka dan sempit tempat mereka." Lalu diperintah dibukakan pintu dan diangkatkan tutupnya. Ingat tuan-tuan, setiap neraka ni ada penutup. Alaiha narum muqsadah. Ada dia punya muqsadah, penutup. Kita faham suatu benda apabila dimasak tuan-tuan dalam tu, dibakar, dia mesti ada penutup kat atas. Apa fungsi penutup? Nak bagi cepat masak benda kat dalam. Tuan-tuan saya masak tak masak saya tak reti, tapi bab Maggi saya reti tuan-tuan. Masak Maggi mesti ada penutup. Ustaz ke ustaz biasa masak benda lain ke Itu masak Maggi boleh ustaz. Rumah ada. Tak boleh nak sembang mudah rumah ada. Dia tak apa sedap bawa rumah kalau bercakap Jadi penutup tu fungsinya mensegerakan masuk isi dalam tu tuan-tuan. Ingat neraka ni ada penutup. Allahu Akbar. Maka diangkat penutup tu. Maka apabila orang-orang neraka itu dari kalangan umat Nabi SAW melihat Nabi SAW, mereka menjerit, "Ya Muhammad, api neraka telah membakar kulit kami." Ingat tuan-tuan, bakar kulit bukan bakar isi tuan-tuan. Sebab kulit itulah tempat berkumpulnya deria-deria kita, epidermis, dermis, rongga pulpa tu. Maka dikeluarkan semuanya berupa arang, dah hitam letum dek kerana bakaran tuan-tuan. Lalu dibawa mereka itu ke sungai di muka pintu syurga yang bernama Nahrul Hayawan. Sungai kehidupan. Nahrul Hayawan. Hayawan di sini bukan maksud binatang tuan-tuan. Hayawan di sini kehidupan. Dan di sana mereka mandi, kemudian keluar sebagai orang muda, gagah, elok, bulat matanya, sedang wajah mereka bagaikan bulan. Dah kena celup dengan air syurga tuan-tuan, dengan air air sungai hayawan tadi. Dah berubah muka, berubah tubuh badan. Tetapi tertulis di atas dahi mereka Al-Jahannamiyyu. Pulak dah lekat cok tanda atas dahi. Al-Jahannamiyyu ni itulah orang-orang Jahannam yang telah dibebaskan Allah. Saya ingat Dr. Fauzi Deraman. Waktu dia duk baca kisah ni, dia kata keluar sungai, tiba-tiba atas dahi ni melekat BN, dia kata. Orang bengang. Masa tu tengah sengit tuan-tuan BN atas dahi. Bengangnya geng-geng biru ni tuan-tuan. Apa maksud BN? Banduan neraka. Banduan neraka, bukan Barisan Nasional tuan-tuan. Oi bengang. Ustaz Fauzi punya penangan, Fauzi Deraman. Uzur dah dia ni ikut Uzur sangat. Dari neraka kemudian mereka masuk ke syurga. Ni syafaat ni tuan-tuan. Syafaat dalam syafaat. Okey, syafaat dalam syafaat. Syafaat besar tadi, kemudian syafaat mengeluarkan dari neraka ke syurga. Maka apabila orang-orang neraka melihat kaum muslimin telah dilepaskan dari neraka, mereka berkata, "Aduh, sekiranya kami dahulu Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka." Ini tuan-tuan ni. Berapa dah? 9.30. Tuan-tuan, kita baca sikit tentang cinta sayangnya Nabi kepada kita tuan-tuan ni. Untuk kita ahli-ahli ilmu ni, kita ambil peduli lebih daripada orang di luar sana. Kita hak duk belajar ni bagi lebih sikit tuan-tuan ni. Dalam satu catatan disenaraikan beberapa gambaran kecintaan Nabi kepada kita sekalian. Atas nama kita semua ni adalah umat baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Kita tengok sikit tuan-tuan ni. Gambaran dan juga fenomena kecintaan Nabi SAW kepada umatnya kita boleh saksikan dalam sirah Nabi, dan terlalu banyak cerita-cerita berkenaan dengan sayangnya Nabi kepada kita. Kemudian antaranya tuan-tuan, ketika Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana baiknya Nabi dengan kita menerusi surah At-Taubah, antara ayat yang hujung itulah.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan diri kamu sendiri. Dari kalangan diri kamu sendiri. Ialah kalau rasul terakhir ni dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, panjang pula cerita orang yang menentang Nabi, menentang Islam. Macam mana kami nak ikut? Dah dia tu bukan Nabi kan? Dia tu bukan manusia. Takkan kami nak ikut Nabi ni sebab dia ni malaikat. Jadi Allah datangkan dari kalangan kita sendiri, manusia sendiri. Tiba-tiba bila datang manusia, dari kalangan manusia, dia pusing pula ujah. Takkan lah kami nak ikut Rasul hak sama jenis macam kita, pergi pasar, balik pasar. Ni manusia, bila dia nak dia ikut, bila dia tak nak dia berdalih, tuan-tuan. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa maksud azizun 'alaihi ma 'anittum? Dia rasa tertekan apabila melihat kita dibebankan dengan hukum. Ini sifat Nabi yang Allah Ta'ala sendiri tunjuk pada kita. Takkan Allah berbohong, tuan-tuan? Apa maksud tertekan bila kita ni dibebankan dengan hukum? Yang itulah apabila sahaja kita kena buat itu, kena buat ini, sebenarnya dengan Nabi-Nabi sendiri rasa susah. Kita dengan anak-anak kita, apa rasa kita, tuan-tuan? Bila kita lihat muka anak-anak kita di meja makan, datang tak rasa tu? Tak tahulah tuan-tuan macam mana. Kalau saya ni kadang-kadang duk perhati, Allah Akbar. Kita bayangkan perjalanan hidup anak-anak kita yang macam mana dia nak hadapi. Kerana kita dah rasa perjalanan laluan tu periknya, susahnya. Nak jaga agama kita, nak jaga akhlak kita, nak jaga kepentingan kita, nak jaga keselamatan, keamanan, ketenangan kita, semua benda, tuan-tuan. Nak boleh jaga, nak boleh selamat, susah tak, tuan-tuan? Susah yang amat sangat. Bukan susah lagi dah. Susah. Geram aku. Susah. Kalau kita ni susah, anak-anak kita nak lagu mana? Maka sebagai seorang mak bapak yang faham tentang tu, kita akan terasa Allah. Itulah yang dirasa oleh Nabi SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum. Dia ni terlalu cakna pada kamu. Cakna Nabi ni, tuan-tuan. Kita baca kisah Isra Mi'raj. Nabi ketika ziarah syurga, Nabi dengar telapak kaki Bilal berjalan. Dan Nabi tahu itu Bilal. Kan pelik. Dengar orang berjalan boleh tahu siapa, tuan-tuan. Kita ni, kita boleh tahu siapa laki bini, ya, tuan-tuan. Bini suruh anak, Ming tu buka pintu. Pasal apa? Bapak kamu dah balik dah. Mana Umi tahu? Tu dengar bunyi dia berjalan. Itu hebatlah, tuan-tuan. Itu laki bini, tuan-tuan. Bini tahu laki pula dia berjalan, dia ada gaya dia. Dia berjalan, serok-seret, dia batuk sekali. Batuk 2 kali. Adalah penanda dia, tahulah laki bini. Tapi ini Nabi, tuan-tuan. Boleh tahu seorang ramai sahabat ni. Lepas tu kalau tak ada seorang depan mata, Nabi tanya, mana pergi Sauban? Dah lama tak nampak muka Sauban. Rupanya kawan tu dah demam panas kat rumah. Pasal apa? 3 hari tak tengok muka Nabi, demam panas. Nabi tahu siapa yang tak ada depan mata, tuan. Ini cakna. Kita pula anak tak balik rumah, tak ada kecaknaan, tak kisah. Sedangkan 1001 masalah kebarangkalian berlaku pada anak-anak. Sama ada suatu berlaku pada dia ataupun suatu yang menyebabkan dia jadi punca. Boleh jadi juga, tuan-tuan. Itu yang kita duk bimbang tu. Berlaku pada tahun 2019 yang lepas. Tragedi kebakaran Mat Antafis atau Fikiyah tu. Jalan Ampang. Itu, tuan-tuan, satu tragedi kemanusiaan dan agama bagi kita orang seorang masjid. Tuan-tuan tak rasa sedih. Yang pertama, kita sedih tengok anak-anak yang terperangkap dalam jeriji besi. Pada awal pagi menjelang azan subuh, tuan-tuan. Meraung minta tolong. Nampak dalam YouTube tu, boleh tengok, tuan-tuan. Kelibat anak-anak kecil ni. Masa kebakaran seumur 6 tahun. 6 tahun, 8 tahun, 11 tahun. Dahsyat, tuan-tuan. Berapa orang hak terbakar, tuan-tuan? 21 orang. Ini tragedi kemanusiaan cukup dahsyat.
melibatkan anak-anak, berpakaian jubah, tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling aman di dunia. Apa dia? Pusat belajar Quran, pusat menghafal Quran, tempat agama. Campur dengan guru 2 orang, 23 orang mati, tuan-tuan. Ini menjedihkan kita. Sekali bila polis buat sidang media, Ketua Polis KN, Datuk Seri Amar Singh, dia buat press media, dia kata kes ni ditutup. Pasal apa? Dia punya suspek berjaya ditangkap. Wah, kita tabik spring. Memang pantas polis di Malaysia. Pantas, betul. Satu lagi apa lagi, tuan-tuan? Dia punya tema dia. Betul, pantas. Satu lagi. Apa-apalah, tuan-tuan. Lupa satu lagi, tuan-tuan. Lupa satu lagi. Mega kita tengok ada polis, kita tak nak tengok lama-lama, tuan-tuan. Takut. Tengok je polis, pun kita pusing orang lain. Bimbang, tuan-tuan. Takut tengok lama-lama, takut dia jadi berkenan kena masuk jumpa, tuan-tuan. Serayau sangat. Tempat-tempat yang tu tak naklah pergi. Kita rasa, wah, tabis spring pada polis TDRM ni. Memang laju betul. Tapi, tuan-tuan, bila diisytiharkan, siapa suspek, tuan-tuan? Anak-anak kita Melayu Islam, 6 orang. Umur 11 tahun sampai 18 tahun. Mereka ini dah jadi pembunuh, bakar bangunan. Hilang rasa kemanusiaan dalam diri. Dalam keadaan mereka tahu dalam tu ada puluhan kawan-kawan dia yang belajar agama Quran, yang sedang tidur. Kemudian satu-satu pintu keluar masuk, satu tu je, tuan-tuan, exit door dia. Dia letakkan bala gas kat luar tu, menghala ke arah pintu. Betul-betul MacGyver, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu MacGyver, tuan-tuan? Betul-betul canggih punya saintis anak-anak kita ni. Ini mengejutkan kita, orang-orang agama. Mengejutkan. Kenapa, tuan-tuan? Ini satu usikan daripada Allah Ta'ala nak cerita ada benda tak kena dalam masyarakat kita. Maka bila dibawa kes ke mahkamah, baru kita dengar, dapat tahu 6 orang ini adalah anak-anak remaja yang tak sekolah, yang terlibat dengan ganja, dadah, yang sudah ada masalah macam-macam. Jadi waktu tu kita duk fikir, mana mak ayah dia, mana tok imam masjid, mana pengurusi JKKK. Orang marah kat saya, tuan-tuan, sebab sekarang ni bukan JKKK dah. Apa benda tau ya? Kita dah lama tau. Usia apa dah? MPK. Tahu pula sekarang ni. Senang sebut JKK juga. Kena pula Ustaz Azhar selalu duk pada main JKKK. Kita duk ingat yang tu. Yalah, tuan-tuan, rupanya dah tukar dah organisasi tu. Ada lantikan kerajaan negeri, ada lantikan persekutuan, tuan-tuan. Jadi itulah membayangkan ada masalah dalam masyarakat kita. Jadi kalau kita ikut Nabi SAW, tak berlaku begitu, tuan-tuan. Nabi cakna yang amat. Apa yang berlaku pada kalangan sahabat-sahabat. Tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Kita baca secara ringkas, tuan-tuan. Apa gambaran kasih sayang Nabi? Antaranya, tuan-tuan, da'watuhu li ummatihi fi kulli salah. Iaitulah doa Nabi kepada kita semua pada setiap solat. Ini hadis sahih, tuan-tuan, tentang satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, qultu ya Rasulullah ud'u Allah li. Bila satu ketika aku melihat Nabi ni agak tenang-tenang sahaja, agak bagus hari tu, maka aku pergi dekat Nabi dan minta Nabi supaya doakan untuk aku ni selamat. Doakan kepada Allah untuk keselamatanku. Tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi ni banyak keadaan dilihat oleh Nabi dalam keadaan tertekan. Itu yang dalam Quran ada ayat, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadis asafa. Ada terjemah tafsir pada ayat ni, tuan-tuan. Hampir-hampir Nabi ni nak cekik leher sendiri. Dek kerana tekanan apabila dakwahnya tidak diterima oleh umat. Macam kita mak ayah nak selamatkan anak-anak, tiba anak-anak tak faham apa yang kita nasihatkan. Apa rasa kita, tuan-tuan? Tekanan habis. Yang ni Nabi nak selamatkan seluruh umat. Dan nak diselamatkan dari apa? Bakaran api, tuan-tuan. Maka lagilah tekanan tu sampai pada Nabi. Maka satu ketika Aisyah kata, aku lihat Nabi ni baik-baik saja, tiba nafsin, maka aku ambil kesempatan itu minta Nabi doakan untuk aku. Maka Nabi pun angkat tangan doa, tuan-tuan. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat.
Ya Allah, ampunilah Aisyah apa yang dah lepas daripada dosa-dosa yang dia buat. Apa yang kemudian daripada dosa-dosa yang dia akan buat. Minta ampunlah ya Allah apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Bila dengar doa dibaca oleh Nabi, dhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha minad dhahki. Dia punya seronok tuan-tuan, sampai kepala dia jatuh ke bawah dek kerana seronok. Pasal apa? Doa keselamatan daripada Nabi SAW. Maka Nabi tanya dia, ayasurruki du'ai wahai Aish, adakah kamu rasa seronok dengan doaku? Maka Aisyah jawab, wa ma liya la yasurruni du'auk. Macam mana aku tak seronok ya Rasulullah? Sudah tentu seronok. Maka Nabi jawab, ini penting tuan-tuan. Apa yang Nabi jawab? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, itulah juga doa aku bagi setiap hamba-Ku pada setiap kali solat. Subhanallah. Hadis ni hadis sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban kumpulkan hadis ni dalam kitabnya, diberi nama kitab Sahih Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh seorang pengkaji hadis, Nasruddin Albani. Hasan ni hadis yang bawah sikit pada sahih. Hukumnya sama macam hadis sahih. Dari sudut kita boleh berhujah, dari sudut kita kena ikut dan percaya tuan-tuan. Jadi apa yang kita faham di sini? Doa Nabi setiap kali semayang pada kita semua. Siapa kita ni tuan-tuan? Umat dia. Tapi ada syarat tuan-tuan. Umat dia yang macam mana? Umat dia yang ikut Nabi. Boleh faham tuan-tuan? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, dalam hadis sahih yang lain. Setiap umat aku masuk syurga kecuali hak tak mau. Kecuali hak tak mau. Jadi sahabat dengar, ada ke orang hak tak mau masuk syurga? Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa hak taat pada aku, dia masuk syurga. Dia mau pada syurga, dia masuk syurga. Dan siapa tak ikut aku, dia tak mau syurga. Nak ikut Muhammad, ataupun tak berani kita duduk pada kumpulan yang tak ikut Muhammad, syaratnya mesti ada ilmu tuan-tuan. Mesti ada ilmu. Apa dia yang Nabi SAW tunjuk pada kita, yang kita perlu buat? Apa pula larangan Nabi SAW yang jangan kita buat? Sebagai syarat kita ni duduk pada orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, dan imbalannya adalah syurga Allah Ta'ala. Jadi nak tak nak kena belajar tuan-tuan, kena mengaji. Tapi kita ni payah betul. Kelas pengajian kadang-kadang nak cari orang sembahyang berjemaah tu susah dah. Tapi lepas berjemaah nak cari orang hak duduk dalam kuliah pengajian lagi susah tuan-tuan. Lagi susah. Yang tu ada masa kita bincang tuan-tuan. Bincang tu. Yang kedua, syafaat Nabi SAW kepada umat baginda SAW. Ayat ni yang kita baca dalam riwayat yang kita baca ni lah, dalam kitab Tanbih ni tuan-tuan. Perkara itulah. Kemudian yang ketiga, kesian belas Nabi kepada kita sekalian. Kesian belas Nabi kepada kita sekalian. Yang tu pun kita dah baca pada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu. Itu menunjukkan kesian belas. Kan cerita tentang semayang tarawih tuan-tuan, bulan puasa kan? Yang Nabi berjemaah, ramai yang ikut tu. Masuk hari kedua, Nabi tak buat jemaah tu. Kemudian orang tanya Nabi, kenapa? Tak ada jemaah dah pada hari kedua ketiga. Pasal apa Nabi jawab tuan-tuan? Nabi takut solat tarawih jadi wajib berjemaah. Kalau jadi wajib pun dia berjemaah pula, ya Allah, penatnya nak buat. Sebab tidak semua orang sama keadaan. Jadi kenapa Nabi sanggup buat begitu? Kerana syafaqah, kesian belas Nabi. Kemudian ada satu hadis lain, ada sahih, laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Atau kama qala, hadis sahih ni tuan-tuan. Kalaulah tidak mengingatkan keberatan yang akan terkena pada umatku, nescaya aku akan minta setiap umat aku ni gosok gigi sebelum semayang. Setiap kali nak semayang gosok gigi dulu. Tapi Nabi tak sebut. Pasal apa? Nabi takut jadi wajib. Boleh faham tuan-tuan? Jadi bila kita belajar bab ni, kita fahamlah keutamaan dia. Cuma dia tak jadi wajib. Kalau jadi wajib, susah pula tuan-tuan nak siwak setiap kali semayang. Kita hak surau masjid ni insya-Allah. Tapi hak tak sampai surau masjid, hak tak ada ilmu ni, masya-Allah tuan-tuan.
Kemudian apa lagi tuan-tuan? Gambaran kepada sayang Nabi kepada kita. Antaranya, nahruhul adahi badalan an fuqara'i ummati. Itulah Nabi ni pernah mengorbankan kambing 2 ekor. Seekor untuk diri ahli keluarga baginda dan seekor lagi diniatkan ke atas umat baginda yang tak mampu. Boleh faham tuan-tuan? Jadi orang-orang yang tak mampu, bila dia mengaji bab ni tuan-tuan, mereka rasa seronok. Pasal apa? Mereka sudah pun ada bahagian korban. Siapa yang buat? Nabi sendiri tuan-tuan. Ini disebut dalam Musnad Imam Ahmad tuan-tuan, ada kisah tentang ni. Okey. Kemudian kita habiskan ini sikit lagi tuan-tuan. Dari neraka kemudian mereka masuk ke syurga. Maka apabila orang-orang neraka melihat kaum muslimin telah dilepaskan dari neraka, mereka berkata, aduh sekiranya kami dahulu Islam, tentu kami dapat keluar dari neraka. Inilah saat penyesalan yang dahsyat tuan-tuan. Demikianlah sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbama yawaddul ladhina kafaru laka law kanu muslimin. Pada suatu saat kelak orang-orang kafir ingin sangat-sangat andaikan mereka menjadi orang muslim. Apa saat itu? Saat itu ditafsirkan dalam matan hadis ni, iaitulah saat mereka melihat orang-orang muslim walaupun la ilaha illallah mereka ni macam lampu atau romen di nak mampu, orang kata tak, lampu atau romen nak mampu di orang kata nak kena sambung nyawa, tapi boleh dikeluarkan daripada neraka jahanam dengan syarat la ilaha illallah, tidak berlaku kufur, tidak berlaku syirik, tidak berlaku nifak. Kan kita bincang dah tuan-tuan tentang kekuatan la ilaha illallah, tapi tak ada nak nampak ujung lah tuan-tuan. Tuan-tuan duk tengok jam, duk tengok saya, tengok muka pintu. Last sekali tengok selipar, aku lari je lah. Ada masa kita bincang bab tu, kekuatan la ilaha illallah. Kita dah bincang dah tuan-tuan kat belakang, tapi maklumlah benda-benda macam ni perlukan ingatan dan persegaran. Kekuatan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah yang kuat itu dia boleh jadi hilang fungsi, hilang kesaktian apabila berlaku kufur, syirik ataupun nifak. Kuat macam mana pun la ilaha illallah, bila berlaku jenayah ni tidak memberi guna la ilaha illallah tuan-tuan. Nanti kita bincanglah pada ruang yang sesuai. Kita habiskan ini tuan-tuan. Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil mauti ka'annahu kabshun amlah, fayuqalu ya ahlal jannah hal ta'rifuna al maut, fayanzuruna ilaihi wa ya'rifuna, wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna al maut, fayanzurunahu faya'rifunahu, fayudhbahu bainal jannati wan nar, thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun bila maut, wa ya ahlan nari khuludun bila maut, wa dzalika qauluhu ta'ala wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Allahu akbar. Ini ada kisah yang amat dahsyat tuan-tuan. Ini kisah ni fahami betul-betul tuan-tuan, saya namakan sebagai penyesalan perdana tuan-tuan. Al-hasratul azimah. Penyesalan perdana ataupun ibu segala penyesalan. Ingat tuan-tuan, kehidupan akhirat bagi orang yang ada masalah dengan Tuhan akan dipenuhi dengan menyesal. Setiap saat yang berlaku itu adalah penyesalan bagi orang-orang yang ada masalah dengan Allah Ta'ala. Tetapi dalam siri penyesalan itu ada satu yang disebut sebagai ibu segala penyesalan. Penyesalan perdana. Apa dia tuan-tuan? Ni peristiwa dia. Apa dia peristiwa dia ni? Apabila Allah Ta'ala perintahkan dibawa kematian untuk menghadap penghuni syurga dan neraka. Tuan-tuan, perbincangan ni dibuat ataupun diletakkan, disusun oleh Imam Abu Lays Samarqandi selepas daripada peristiwa orang Islam yang berdosa dikeluarkan daripada neraka. Baru dia datangkan peristiwa ni. Ini sebagaimana susunan yang kita baca ni. Tuan-tuan, apa yang kita faham? Faham kita tuan-tuan. Orang kafir, apabila mereka melihat kawan-kawan mereka yang sama-sama dibakar, direndam, direbus, dibarbeque dalam neraka ni, tiba-tiba dipindah masuk syurga.
maka mereka tuan-tuan, mereka merau menangis kerana mereka terlepas. Mereka tak masuk dalam senarai pemindahan itu. Itu yang muncul ayat yang kat atas kita baca tu, rubbama yawaddul ladzina kafaru. Okay? Maka muncullah perasaan begitu. Tapi tuan-tuan, waktu tu mereka masih ada satu lagi harapan. Apa dia harapan yang mereka fikirkan ketika itu, tuan-tuan? Harapan terakhir yang datang dalam benak pemikiran mereka ialah mereka ingat kepada kematian. Faham tak, tuan-tuan? Mereka terfikir tentang mati. Apa kena-mengena mati ketika itu, tuan-tuan? Mereka tahu, mereka faham bahawa hanya dengan mati saja azab yang mereka tanggung akan habis, akan tamat, berakhir. Maka mereka mencita-citakan mati. Sesudah mana harapan lain dah habis. Sebelum ni kita dah baca dah, tuan-tuan. Mereka panggil Malik, minta Malik menghadap Allah, minta supaya Allah ni ringankan azab mereka. Malik suruh mereka diam. Dah. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Dah. Wa nadaw ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makisun. Itu dalam surah Zukhruf. Menyerulah ahli-ahli neraka, ya Malik, tolonglah kamu menghadap Tuhan kamu. Tengok, sombong, keras kepala masih ada lagi. Padahal kena bakar api dah tu, tapi masih keras kepala. Tolonglah jumpa Tuhan kamu. Tak terasa pun Tuhan tu Tuhan dia, tuan-tuan. Minta supaya liyaqdi alaina, supaya Allah matikan kami, supaya dengan mati itu habis, tamat riwayat, tamat penderitaan. Malik jawab macam mana, tuan-tuan? Innakum makisun. Kamu duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Dalam riwayat Abdullah bin Amru, sebelum ni kita dah baca, tuan-tuan, nak boleh Malik jawab tu 40 tahun kan? Malik jawab 40 tahun baru Malik jawab. 40 tahun darab lah. Dengan hari bilangan tahun di akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita. Berapa tahun tu? Semua tu. Lepas tu mereka sendiri tala kepada Allah. Mereka sendirilah minta, meraung kepada Allah Ta'ala supaya Allah tengok keadaan mereka. Last sekali Allah jawab macam mana, tuan-tuan? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'. Kita dah bincang bab ni, tuan-tuan. Ikhsa' ni apa maksud ikhsa'? Ikhsa' maknanya satu panggilan ataupun satu seruan kita nak hambat anjing. Anjing duk menyalok kongkang. Cish, kita macam mana Kita buat macam mana? Halau anjing, tuan-tuan. Maknanya Allah halau pokok ni macam halau anjing. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kamu, jangan bercakap. Lepas itulah mereka menangis sampai keluar suara macam keledai. Ingat tak kita duk bincang tu? Keledai. Zahikun wa syahik. Keledai. Zahik. Sampai begitu, tuan-tuan. Ini keadaan penghuni neraka. Kemudian bila mereka tengok kawan-kawan mereka dalam neraka tiba-tiba dikeluarkan masuk syurga, sekali lagi mereka menyesal, tuan-tuan. Sekali lagi datang perasaan mereka mengharapkan mati itu datang merenggut mereka. Kita bincang, tuan-tuan, adakah waktu dunia ni orang minta mati? Jawabnya secara waras tak ada, tuan-tuan. Itu maknanya sampai masa ini masa kecederaan, tuan-tuan. Boleh sikit kalau tidak tak lain tidur saya kalau balik gantung macam ni. Sikit lagi Jadi, tuan-tuan, siapa hak minta mati dalam kehidupan dunia ni? Abdullah Tusturi, seorang ahli tasawuf, tuan-tuan, dia sebut ada beberapa kategori orang yang nak minta mati. Pertama, orang hak tak faham mati itu apa. Anak-anak kita yang merempit, mereka bermain dengan mati, bermain dengan maut. Mereka tahu tak maut itu apa? Mereka tahu tak apa yang menunggu selepas mati? Mereka tahu tak tentang sakarat, tentang nazak? Tak tahu, tuan-tuan. Sebab waktu mereka merempit, mereka telan pil kuda. Mereka mabukkan diri mereka, tuan-tuan. Dia punya sirkuit mak rempit hak paling hebat di dunia, kampung Ustaz. Ustaz mana kampung Ustaz? Terengganu, Ustaz? Pasir dekat tu, Pasir Panjang. Satu-satu negeri yang ada gelanggang mak rempit di dunia. Saya pun baru tahu, tuan-tuan. Tengok majalah 3 baru tahu. Rupanya gelanggang permotoran Gobandok yang Haji. Itu rupanya gelanggang yang kerajaan negeri siapkan untuk mak rempit. Gelanggang pemotoran di Stadium Gobandok. Saya tahu. Tengok mak rempit. Tengok majalah 3. Pasal kalau tidak, dia merempit depan rumah tu, kan?
Betul-betul depan rumah saya. Wakang Pelam tu, Kuala Terengganu tu. Bulan puasa itu masa yang paling inilah, paling best lah, terutama malam Jumaat. Tuan-tuan, dia orang tahu juga kok mati malam Jumaat ni terlepas saya kubur. Dia orang buat macam mana tuan-tuan? Dia sekat dengan highlight di satu depan tu, kemudian sekat satu lagi highlight ujung sana. Tengah-tengah tu dia orang kosongkan daripada kenderaan. Dia orang rempik za. Syarat nak rempik, brake jangan pakai. Lampu jangan pakai. Ini syarat nak merempik tuan-tuan. Dia punya hadiah macam-macam hadiah lah. Dalam istilah orang Terengganu, mek porong pun ada. Tak tahu. Mek porong itu istilah orang Terengganu tuan-tuan. Mek porong. Allahu Akbar. Rosak anak-anak muda. Maka kerajaan negeri dia inisiatifkan suatu, dia buat gelanggang pemotoran di Gong Badak. Rupanya pegawai-pegawai yang ada tu pun mereka yang ada pengalaman dengan mak rempik tuan-tuan. Dia buat fokus dalam majalah 3 baru kita tahu tuan-tuan. Jadi orang ni dia bermain dengan mati sebab dia tak tahu mati tu siapa. Yang kedua, orang nak lari daripada qada dan qadar. Orang dah kecewa dengan Tuhan. Orang yang rasa tak ada jalan keluar daripada masalah dia, maka dia minta mati. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga, orang baik. Orang baik minta mati. Sebagaimana doa Nabi Yusuf AS sesudah selesai urusan fitnah ketika itu, dah bertemu dengan ahli keluarga, maka Nabi minta mati dalam keadaan selamat. Rabbi mitu musliman wa alhiqni bis salihin. Itu cerita orang mati, orang baik yang minta mati bukan kecewa, bukan apa, tapi kerana nak jaga iman. Ini 3 kategori. Tiba-tiba dalam neraka mereka minta mati tuan-tuan. Lantas Allah datangkan kematian. Ni hadis yang kita baca ni tuan-tuan. Allah pun datang ke kematian. Duduk antara syurga neraka. Kemudian ahli neraka tuan-tuan, kematian ketika itu dia datangkan dalam bentuk apa? Kabsyun amlah, seekor kambing, seekor kibas. Kibas ni lebih besar daripada kambing, lebih kecil daripada binatang apa satu lagi tu? Himar tuan-tuan, lebih kecil daripada himar. Tengah-tengah tu adalah kibas. Diletakkan tengah-tengah antara syurga neraka dalam bentuk kibas yang cantik, amlah, hitam berkilat tuan-tuan, comel. Maka diseru kepada ahli syurga, wahai sekalian ahli syurga. Kita faham tuan-tuan, syurga neraka ni, syurga boleh tengok neraka, neraka boleh tengok syurga. Transparent. Baca surah Al-A'raf, kita faham macam mana transparannya antara syurga neraka. Maka diseru, wahai ahli syurga, kamu kenal tak benda Allah ni? Kenal tak benda apa ni? Iaitulah kibas tadi tuan-tuan. Maka ahli syurga bila tengok, kenal lah mereka ini kematian yang dirupakan dalam bentuk kambing, dalam bentuk kibas. Lantas seriaulah ahli syurga. Kenapa seriau tuan-tuan? Mereka terasa bahawa nikmat yang sedang mereka hadapi sekarang ni akan berakhir dengan kematian. Datang pula kematian. Kematian ni sakit, maka mereka seriau. Kemudian diseru pula kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu kenal tak benda Allah ni? Ahli neraka kata kenal, maka seronok ahli neraka tuan-tuan, sebab itulah yang mereka minta. Mereka minta apa? Minta mati. Kali ini mati betul-betul didatangkan depan mata mereka, tapi dalam bentuk kibas. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Tiba-tiba Allah menyeru supaya kibas tadi disembelih di antara syurga neraka. Fayuzbahu bainal jannati wan nar. Diseru supaya disembelih antara syurga neraka tengah-tengah tu. Sebahagian periwayat kata yang menyembelih itu adalah Nabi Allah Yahya alaihissalam, Az-Zabih. Maka bila disembelih, apa yang berlaku tuan-tuan? Meraunglah ahli neraka. Pasal apa? Mereka mengharapkan mati datang kepada kehidupan neraka mereka. Tiba-tiba mati sendiri dimatikan Allah Ta'ala. Maka diseru kepada ahli neraka, khuludun bila maut, kamu kekal selama-lamanya, tak akan rasa mati lagi. Diseru kepada ahli syurga, khuludun bila maut, kamu kekal dengan nikmat dalam syurga, tak akan bimbang dengan mati lagi. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan yang disebut dalam Al-Quran, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr. Ini ayat dia tuan-tuan. Saya tak ingat dia punya indeks dia. Sekejap tuan-tuan, indeks dia ni surah berapa? Ingat tak tuan-tuan? Surah berapa ni?
Kebetulan bawa kitab Arab ni tuan-tuan. Kat kitab ni dia ada dia punya ni. Ada dia punya tahqiq dia. Ini surah Maryam ayat 39. Tuan-tuan boleh buat catatan ni. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikan amaran kepada mereka tentang hari penyesalan ketika diselesaikan urusan. Maryam 39. Apa maksud hari penyesalan? Hari peristiwa ni berlaku. Ketika diselesaikan urusan. Apa maksud idh qudiyal amr? Ketika diputuskan urusan, iaitulah Allah mematikan kematian yang selama ini berteka-teki ahli syurga. Ada lagi tak kematian? Ahli neraka, mintalah mati. Akhirnya dia putuskan, mati sendiri dimatikan. Maka selepas itu apa? Terimalah bahana masing-masing, tidak ada pengecualian lagi lah. Ini kemuncak segala penderitaan dalam neraka dan kemuncak kebahagiaan pada kehidupan syurga selain daripada peristiwa melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, janganlah gembira seorang yang lancar, yang lacur dengan satu nikmat, kerana di belakangnya ada yang mengejarnya, iaitu neraka jahanam. Tiap-tiap berkurang ditambah pula nyalanya. Sebagaimana kita sebutlah, neraka jahanam itu neraka yang tidak pernah dibiarkan malap. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali apinya khabat dalam keadaan nampak macam malap, maka kami tambahkan bahang kepanasannya. Ini tuan-tuan ni. Jadi hadis tadi, tuan-tuan, hadis yang kita bacakan tadi, di atas tadi tu tentang yu'tal bil mauti tu, hadis tu hadis sahih, tuan-tuan, muttafaqun alaih, hadis riwayat bersama oleh Bukhari dan juga Muslim. Tentang hari penyesalan ke atas tu, mati di sembelihan tu. Boleh faham, tuan-tuan? Ini kemuncak kepada peristiwa dalam neraka. Tuan-tuan, sekadarnya lah. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah, silakan, tuan-tuan. Dan minta maaf saya lebih masa 10 minit habiskan perbincangan tentang neraka. Panjang umur, ada rezeki, keizinan Allah Ta'ala. Lepas ni kita sambung pada peristiwa sifat syurga dan penghuninya, untuk kita mengetahui apa pula tawaran Allah kepada kita dan bagaimana pula nikmat yang disediakan Allah kepada kita ini akan berlangsung, tuan-tuan. Okey, ada apa-apa? Wajib, sila nak tambah apa-apa, silakan. Cikgu, akak-akak ada nak tambah apa-apa, Kak? Takut ada yang tergelincir cakap ke, ada benda-benda yang tak betul ke. Beritahu, tuan-tuan, bila bercakap pejam mata ni, maklumnya lah. Ustaz Ustaz, bila bercakap pejam mata, maklumnya lah ada benda yang orang kata sabkul lisan, yang terlanjur cakap macam-macam. Tak ada, Ustaz. Kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi